Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hukum berzikir dengan isim mufrad. Isim mufrad ni dengan erti kata dengan lafaz yang satu. Maka berzikir menggunakan isim mufrad yakni Allah adalah harus berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Maka sebutlah nama Tuhanmu dan beribadatlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Jadi berdasarkan ayat ini kita dibolehkan, diharuskan berzikir dengan menyebut kalimah Allah ataupun dikatakan dengan isim mufrad. Yang paling penting kita berzikir sebut nama Allah agar hati kita ingat kepada Allah, agar hati kita sentiasa bergantung dengan Allah Ta'ala. Maka apabila kita banyak berzikir mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka zikir inilah yang membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit yang boleh menggelapkan hati kita. Jadi dengan banyak berzikir hati semakin cerah, akhirnya menimbulkan ketenangan di dalam hati. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah akan menyebabkan hati menjadi tenang. Dan firman Allah Ta'ala, wa dzkur isma rabbika bukratan wa asila, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dengan arti kata berzikirlah kita pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Jadi satu zikir ini satu amalan yang Allah Ta'ala beri keistimewaan dibandingkan dengan ibadat-ibadat yang lain. Kalau ibadat sembahyang sebagai contoh, kita perlu ada wuduk dan kita sembahyang pada waktu-waktu yang tertentu, kadang-kadang di tempat-tempat yang tertentu. Nah, tetapi ada pun berzikir bila-bila masa kita boleh berzikir, baik pagi ataupun petang. Yang paling penting kita hendaklah sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala dengan sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita sentiasa sebut nama Allah, maka di dalam hati kita ada Allah. Dengan arti kata kita akan ingat kepada Allah. Bila kita ingat kepada Allah, kita akan rasa takut nak buat maksiat kepada Allah. Tapi kalau orang yang sudah tidak ada dalam hatinya Allah, maka sudah tidak rasa gentar, tidak rasa takut, tidak rasa gerun kepada Allah, maka dia senang-senang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebabkan kerana di dalam hati itu tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebutlah nama Allah bukratan wa asila, pagi dan juga petang. Maka telah warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah seorang sahabat Nabi yang merupakan khadam kepada Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu ketika ibunya telah menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah. Maka Anas bin Malik duduk bersama dengan Rasulullah siang dan malam di bawah tarbiyah, di bawah didikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, Nabi tidak pernah maknanya melakukan kasar ataupun buat perkara, menyebut perkataan-perkataan yang keras dan sebagainya, walaupun Anas bin Malik kadang-kadang ada buat kesilapan. Maka Anas bin Malik ini seorang sahabat Nabi yang dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Dan Anas bin Malik sahabat Nabi yang ada kemuliaan. Di antaranya satu ketika Anas bin Malik ada kebun. Jadi kebun itu berlaku kemarau. Bila berlaku kemarau, maka banyak kebun-kebun yang lain yang sudah rosak, kebun kurma di antaranya. Akhirnya Anas bin Malik berdoa kepada Allah, lalu turun hujan. Bila turun hujan, hujan itu turun di kawasan kebun Anas bin Malik sahaja. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada Anas bin Malik. Maka hadis daripada Anas bin Malik, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada Anas bin Malik, tidak berlaku kiamat sehinggalah tidak lagi disebut di atas muka bumi Allah Allah.
Maknanya apabila di atas muka bumi itu tidak ada lagi orang menyebut nama Allah, maka di situlah akan berlakunya kiamat. Kerana sesungguhnya bumi ini akan menjadi subur apabila ada hamba Allah yang menyebut nama Allah. Hati ini akan menjadi subur kalau orang itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi yang tidak menyebut nama Allah dikirakan bumi yang mati. Apabila bumi itu mati ataupun bumi itu akan menjadi sakit, kemudian akan membawa mati, akan membawa kehancuran. Jadi yang menghidupkan bumi ini adalah kalimah Allah. Yang menghidupkan hati adalah kalimah Allah. Maka setiap tempat yang ada disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada keberkatan daripada Allah taala. Maka di sini disuruh kita sebut Allah, Allah. Biar kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi biasanya kalau kita berjumpa dengan guru-guru tarekat contohnya yang mengajar kita berzikir, yang mengajar kita menghayati Allah, biasanya kita disuruh dengan zikir nafi dan isbat. La ilaha illallah. Peringkat pertama biasanya begitu. Maka disuruh dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka bila disebut la ilaha illallah, sebenarnya yang diingin lagi adalah hati itu ingat la ma'buda illallah, tidak disembah melainkan Allah, supaya hati itu betul-betul hidup. Ini untuk melahirkan syuhudiah kepada Allah, ataupun perasaan memandang Allah, ataupun perasaan rindu asyik kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyakkan berzikir. Jadi selepas kita dah berzikir, kadang-kadang guru itu baru suruh zikir illallah, kemudian baru peringkat pada Allah. Maka bolehlah kita berzikir atas nama Allah, isim mufrad, dan dengan nama Allah. Dan yang paling penting sekali, hati itu hidup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah isim mufrad yang telah warid sebutannya berulang kali di dalam hadis. Warid ini yang telah datang dalam hadis-hadis yang menyuruh kita menyebut dengan nama Allah, Allah, agar hati kita sentiasa ingat kepada Allah. Maka dalam hadis riwayat lain daripada Anas radhiyallahu anhu juga katanya, an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta ahadin yaqulu Allah, Allah. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berlaku kiamat ke atas seseorang yang berkata Allah, Allah. Maknanya kalau orang tu ada Allah, 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 maka bumi itu tidak berlaku kiamat. Ataupun kalau orang itu sentiasa sebut Allah, Allah, hati itu tidak mati, hati itu tidak kiamat. Kalau hati itu sentiasa ingat Allah, Allah, maka kita digalakkan supaya sebut nama Allah, Allah, Allah. Bahkan disuruh kita sembahyang, dan setiap kali kita sembahyang kita mula dengan lafaz Allahu Akbar, sebut nama Allah. Dan setiap kali kita nak bergerak satu-satu perbuatan, disebut nama Allah. Kita nak rakaat sebut nama Allah, nak sujud sebut nama Allah, sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Dan apabila kita selesai sembahyang, fa idza qadaitumus shalah fazkurullah, apabila kamu selesai mengerjakan sembahyang, maka disuruh lagi kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah apabila kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fazkuruni azkurkum, siapa ingat aku ingat kepadanya. Maknanya Allah Taala akan sentiasa mengasihi kepada hamba yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Allamah Ali Al-Qari dalam menghuraikan hadis ini berkata, maksudnya ialah tidak disebut Allah, maka tiada lagi hikmah untuk mengekalkan manusia di atas muka bumi. Maknanya kalau sudah tidak ada lagi perkataan Allah disebut, maka sudah tidak ada tempat lagi bumi ini, ataupun bumi ini akan jadi mati. Kalau sudah tidak ada tempat, ibaratnya kalaulah bumi itu sudah tidak ada air hujan, hujan pun tidak turun, kemarau berpanjangan, maka bumi ini akan mati, bumi akan jadi keras, kemudian merekah, kemudian bumi ini akan hancur. Maka demikianlah apabila sudah tidak ada Allah. Maka begitu juga manusia, kalau sudah tidak ada Allah, lidahnya sudah tidak sebut Allah, bagaimana hatinya nak mengingat Allah? Tapi kalau manusia itu sudah tidak ada daripada lidahnya Allah, tidak ada dalam hatinya Allah, maka tidak ada perbuatannya Allah. Maka bila tidak ada perbuatannya Allah, mereka sudah tidak takut lagi kepada Allah, maka hidupnya
hidupnya binasa, akan hidup buat maksiat, buat perkara mungkar kepada Allah Ta'ala. Kalau hati tidak ada Allah, manusia binasa. Kalau bumi tidak ada Allah, maka bumi pun akan binasa. Lalu kata Al-Allamah Ali Al-Qari dalam menyebut, dalam menghuraikan hadis ini mengatakan, kalau manusia tidak menyebut nama Allah, tidak ada hikmah lagi mengekalkan bumi ini. Ya, tidak ada hikmah. Maka difahami bahawa alam kekal kerana berkat ulama. Berkat kepada ulama yang mengajak manusia ingat kepada Allah Ta'ala. Apa tugas ulama sebenarnya? Ada orang kata tugas ulama ini menyampaikan ilmu. Tugas ulama ini ada mengatakan bahawa menunjuk perkara-perkara baik, beritahu kepada perkara baik. Ulama ada mengatakan ulama ini mentabiah akhlak-akhlak manusia. Maka sebenarnya ulama ini adalah mengajak manusia ingat kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan ulama. Lalu Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba aku yang takut kepada aku, yakni takut kepada Allah, sesungguhnya hamba yang takut kepada Allah adalah ulama-ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang takut kepada Allah. Kerana manusia yang tidak takut kepada Allah, bagaimana dia nak mengajak orang takut kepada Allah? Maka siapakah ulama? Ulama yang takut kepada Allah, ulama yang hidup hatinya kepada Allah, ulama yang menjadi pewaris Muhammadiyah, yakni pewaris harta-harta Nabi yang terdiri daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatnya bumi Mekah, berkatnya bumi Madinah kerana adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka para sahabat dipuji oleh Allah Taala, yang mana sifat mereka itu allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka ini para sahabat sentiasa berzikir, ingat Allah siang dan malam, ingat Allah ketika bangun, duduk, diri, baring dan sebagainya. Mereka sentiasa ingat kepada Allah dan memikirkan tentang kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat juga, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah para sahabat, dan orang yang mengikut perjalanan para sahabat adalah sebaik-baik umat yang mana mengajak manusia buat kebaikan, mencegah melakukan kemungkaran. Dan para sahabat ini walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaruna fadlan minallahi wa ridwana. Orang-orang yang bersama dengan baginda Rasulullah, mereka itu keras dengan orang kafir, tapi berkasih sayang di antara orang yang beriman kepada Allah. Dan kamu akan melihat mereka itu raka', mereka itu sujud, mencari keradaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kan pada wajah-wajah mereka ada kesan daripada kesan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berkat ulama inilah menjadikan bumi tadi menjadi makmur, menjadi mulia ataupun menjadi subur dengan sebab berkat para ulama. Maka ulama yang merupakan pewaris Nabi, ada ulama yang menyampaikan ilmu sekadar menyampaikan ilmu, ada ulama hanya sekadar memberitahu kaedah saja, dan ada ulama mentabiah, memberitahu, membawa ahwal, dan ada ulama mereka itu mendidik hati-hati manusia, membersihkan hati-hati manusia. Maka ulama yang sebenar adalah ulama yang mendidik hati manusia, ulama yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab ulama lah orang pun akan ingat kepada Allah Ta'ala, sehingga kan dikatakan oleh ulama, walaulal ulama, sekiranya laula ulama, kalau tidak ada ulama, maka manusia akan jadi hayawan, seperti hayawan, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak takut dosa pahala. Maka dengan berkat para ulama menyebabkan bumi ini dikekalkan, dengan berkat para ulama menyebabkan orang menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga orang amilin, orang yang beramal dengan ilmu, orang yang beramal dengan ilmu walaupun dia bukan ulama. Bukan dia ulama, tetapi dia orang biasa saja, orang awam saja, tetapi dia beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Lalu dikatakan orang yang baik adalah orang yang mendapat ilmu, dia beramal dengan ilmunya. Sehinggalah katanya Al-Imam Syafi'i, beramal tanpa ilmu itu gila, berilmu tanpa amal itu sia-sia.
Jadi tidak dapat tidak dengan yang beramal ini, orang-orang yang soleh inilah yang menyebabkan bahawa Allah Ta'ala beri keberkatan. Sehingga kan ada dalam satu kitab Badi'ul Mawa'iz Badi'ah, menceritakan Mawa'iz Badi'ah, dalam kitab tu beritahu, dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah melihat kalau tidak ada ulama, tidak ada orang soleh, tidak ada orang yang beramal dengan ilmu, tidak ada budak-budak yang tidak bersalah, tidak ada orang-orang tua yang lemah, tidak ada binatang-binatang yang melata, aku akan turunkan bala di atas muka bumi. Tetapi walaupun ada maksiat, tetapi ada orang yang beramal, ada orang-orang yang soleh, ada orang anak-anak kecil yang tidak berdosa, ada binatang-binatang yang melata. Maka dengan berkat ulama-ulama, orang-orang yang beramal, dengan kasih sayang Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala angkatkan bala. Dengan arti kata tidak diturunkan bala disebabkan berkat orang yang beramal dengan amalan soleh, berkat dengan ulama yang rasikhin, ulama yang amilin. Bukan saja ada ilmu banyak tetapi beramal dengan ilmu. Bukan saja ilmu dia itu untuk diri dia, tetapi boleh menolong orang-orang lain, boleh memimpin, boleh mentabiah hati-hati manusia. Inilah ulama yang memberi berkat. Inilah ulama yang menyebabkan Allah Ta'ala memberi kekal kepada bumi. Dengan sebab ulama lah ramai orang menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga abid yang salihin, orang-orang yang beramal, orang yang abid, orang yang beribadat, yang ahli ibadat, yang hidupnya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang-orang yang macam inilah yang menyebabkan Allah Ta'ala beri keberkatan, kerana adanya orang yang melakukan amal yang soleh, orang yang melakukan amal ibadat kepada Allah, dan juga orang mukminin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala umumnya. Jadi dengan sebab adanya ulama, adanya orang abid, adanya orang amilin, adanya orang mukminin, maka Allah Ta'ala berkatkan bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dikatakan bahawa apabila berlakunya kiamat, sudah tidak ada lagi orang yang beriman. Ketika berlakunya kiamat, orang-orang yang beriman sudah dimatikan oleh Allah. Yang tinggal adalah orang-orang kafirin, orang yang kafir, orang yang tidak mengenal Allah. Bila tidak mengenal Allah, bagaimana dia nak menyebut nama Allah? Tidak lagi disebut nama Allah. Bahkan tersebut dalam kitab mengenai hadis akhir zaman, menceritakan bahawa orang-orang yang di akhir-akhir zaman hampir kiamat itu, mereka tidak tahu langsung Allah. Bahkan ada di kalangan mereka tertanya-tanya, kamu pernah mendengar tak perkataan Allah? Kamu pernah dengar tak perkataan Allah? Katanya dulu datuk nenek moyang ada sebut Allah, tapi apa itu Allah? Tidak tahu. Inilah berlaku umat yang ketika manusia yang berada ketika kiamat. Maka selagi mana manusia itu menyebut nama Allah, maka bumi akan menjadi berkat. Maka hidupkan bumi dengan sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebut nama Allah ibarat tanah yang subur, diletakkan baja dan disiram dengan air, akhirnya menumbuhkan tanaman-tanaman, menjadi makmur bumi tersebut, memberi rezeki kepada orang-orang yang lain. Maka demikianlah dengan kita berzikir kepada Allah Ta'ala, kita tanamkan benih di dalam hati kita, sehinggalah hati kita hidup melahirkan pokok cinta kepada Allah, melahirkan pokok rindu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehinggalah kita boleh mengambil buah makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah melalui mengingati Allah, melalui menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang dikehendaki dengan kata-kata At-Tayyibi rahimahullahu ta'ala, sehingga tidak disebut Allah. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak disebut Allah, bermaksud sehingga tidak disebut nama Allah dan tidak pernah disembah. Maka manusia semakin jauh dengan Allah apabila manusia tidak menyebut nama Allah. Manusia semakin jauh dengan Allah apabila manusia sudah tidak ingat kepada Allah. Maka orang yang sentiasa ingat pada orang lain, pasti dia sentiasa banyak sebut. Kenapa kita banyak sebut kepada orang ini? Kenapa kita banyak sebut kepada anak kita? Apabila kita duduk berjauhan sebagai contoh, kerana anak kita ini dekat dengan hati kita, maka kita sentiasa sebut. Tapi kalau anak kita sudah tidak ada dalam hati kita, kita tidak akan sebut. Maka orang yang sentiasa menyebut nama Allah, maka dalam hatinya ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maksud dalam hati ada Allah? Dengan arti kata orang itu akan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tegasnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Asy-Syarif yang menggalakkan berzikir telah datang secara umum
dan juga mutlak. Baik, di sini kita dapat faham. Sebab itu kita tengok orang berzikir macam-macam cara. Ada yang berzikir cara macam ni, ada yang berzikir cara macam ni. Sedangkan berzikir ini ada satu amalan. Kenapa tidak diselaraskan seperti sembahyang? Sembahyang mesti zuhur 4 rakaat, mesti maghrib 3 rakaat, sembahyang yang wajib. Adapun zikir ini kerana ada ayat Quran dan juga hadis yang diturunkan secara umum. Seperti bila disebut fazkurullaha katsira, sebutlah nama Allah Taala itu banyak-banyak. Ataupun disebut bukratan wa asila, pagi dan petang. Pagi dan petang, tetapi tidak disebut pagi dan petang tu pagi maksud bila betul-betul pagi ke, ataupun pagi dah hampir kepada zuhur, ataupun tengah pagi, tidak disebut. Petang pun begitu. Maka hadis-hadis dan juga ayat Quran yang menyuruh supaya berzikir mengingati Allah Ta'ala ini telah datang secara umum dan mutlak tanpa dikhususkan dengan zikir-zikir tertentu. Maka macam-macam orang boleh berzikir. Ada berzikir dengan cara macam ni, ada berzikir dengan cara macam ni, tapi semua zikir itu ambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada zikir yang sekadar astaghfirullahalazim, ada zikir subhanallah, ada zikir alhamdulillah, ada zikir dengan ayat Quran lepas sembahyang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum, hingga akhir ayat. Maka macam-macam berzikir. Yang paling penting apa dia? Yang paling penting ingat Allah. Boleh jadi orang ini dengan astagfirullah, dia jadi ingat rasa bersalah di atas dosa-dosanya. Ada orang berzikir alhamdulillah, dia rasa bersyukur, dia teringat Allah banyak beri nikmat kepada dia. Ada zikir Allahu Akbar, dia rasa diri dia hina sebab dia dalam zikir itu menanam Allah Ta'ala Maha Besar. Maka semuanya jalan apa? Semuanya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka zikir itu secara khusus, secara umum, maka bolehlah dengan zikir-zikir yang tertentu. Tambahan pula tidak terdapat nas syar'i mengharamkan zikir. Tak ada nas yang mengharamkan zikir dengan isim mufrad seperti Allah dan juga zikir-zikir yang lain. Maka zikir ini amalan baik. Kenapa kita melarang orang berzikir? Kenapa kita marah orang berzikir? Kerana zikir ini tidak ada nas yang mengatakan haram. Hanya ulama kata haram ini seandainya dia berzikir kuat-kuat mengganggu orang sembahyang atas itu. Tapi sebenarnya bukan zikir itu haram, perbuatan dia yang mengganggu orang sembahyang itu hukum dia haram. Tetapi secara khusus, secara umumnya Allah Ta'ala menggalakkan zikir, Nabi menggalakkan zikir, menggalakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas tujuan untuk hati ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar tujuan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dari sini telah nyata kesilapan sesetengah pihak yang terlalu cepat menentang zikir. Ada setengah zikir itu dia tentang zikir, ataupun dia tentang zikir dengan lafaz mufrad, seperti lafaz Allah melalui hujah yang tidak terdapat, yang tidak didapati di dalam Al-Quran maupun sunnah. Saya teringat satu ketika saya pergi di satu tempat di Mekah dahulu, ada satu kuliah yang saya masuk. Dia kata ada orang-orang berzikir ini seperti seperti bunyi seperti anjing, dia kata. Saya terkejut. Apa buktinya? Dia beri contoh. Dia kata ada orang berzikir dengan hu, dia kata. Dengan hu. Tidakkah di dalam Al-Quran disebutkan Allahu la ilaha illahu? Hu itu kembali kepada Allah. Ataupun disebut Allahu itu Allahu, maka Allah duduk dalam hati dah. Maka lidah saja itu. Maka jangan kita menentang perkara-perkara zikir. Ini satu perkara yang cukup bahaya. Saya terkejut bila dia kata macam tu. Dan dia katalah dalil-dalil dia waktu baik, dalil-dalil yang macam ni. Jadi sebenarnya kita mesti mencari jalan nak dekat diri pada Allah. Kalau kita cari jalan, nak cari jalan mana yang nak mendekatkan diri dengan Allah? Tidakkah kita pernah berjumpa dengan satu hadis, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ini, kamu ini melakukan ibadat seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, ketahuilah Allah Ta'ala melihat kamu. Bagaimana bila kita nak sembahyang supaya kita merasa betul-betul kita duduk depan Allah? Macam mana? Maka jalan dia macam mana? Allah Ta'ala tidak, dan Nabi tidak sebut secara
khusus. Nabi sebut umum je. Caranya ibadat biar macam tu. Tapi cara dia macam mana? Jalan dia macam mana? Maka ulama telah menyusun daripada hadis mengenai ihsan ini, ibadat biar merasa seolah-olah di hadapan Allah, di antara dengan cara berzikir kepada Allah. Nah, dan dia kata didapati tidak ada dalam Al-Quran maupun sunnah, tidak ada dalam Quran maupun sunnah, sedangkan nas-nas yang dibawa tadi telah datang, telah terang lagi bersuluh sebagaimana yang telah kami jelaskan, kata pengarang. Sudah jelas menunjukkan kepada kita memang kita disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir ini dia panggil nadi. Kita panggil tubuh ni nadi ataupun roh kita. Supaya hidup ibadat kita, hidup amalan kita, biar amalan kita hidup. Kalau tidak, amalan kita ibarat seperti bumi ataupun bumi yang kerikontan, tidak ada air hujan, ataupun ibarat jasad yang tidak ada roh. Jasad tidak ada roh, maka tidak hidup. Maka ibadat yang tidak ada roh, maka tidak hidup. Maka kita kena memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ingat kepada Allah taala. Kalau lalai pun teruskan berzikir. Sebab saya teringat dalam kata Ibnu Athaillah dalam Matan Hikam, dia kata dia suruh kita berzikir, kekalkan kamu dalam berzikir walaupun hati kamu lalai. Maknanya walaupun hati lalai, kekalkan berzikir. Jangan sabik bila kita berzikir hati lalai, kita pun berhenti tak berzikir dah. Sebab hati lalai, kekalkan. Lama-lama dengan kekalkan kamu berzikir tadi, hati kamu akan menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah yang lain pula menolak dengan alasan ianya tidak tergolong di dalam ayat yang sempurna yang memberi maksud sebagaimana yang kita ucapkan Allah Maha Agung. Ada setengah dia sebut dia menolak ataupun tidak menerima mengenai zikir Allah kerana dia kata tidak sempurna, mesti kena sebut Allahu Akbar, Allahul Azim. Kerana dia kata Allah itu kena letakkan dengan sifat, kalau tidak sempurna. Bagaimana kita sebut Allah Maha Agung, Allahul Azim sebagai contoh, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Jadi jangan sebut Allah, sebut Allahu Azim, Allahu Akbar. Ini setengah-setengah pendapat yang menolak mengenai zikir Allah. Sedangkan katanya zikir Allah ini boleh sebenarnya, sudah ada nas ataupun memang digalakkan kita berzikir kepada Allah. Jawapan kepada soalan tadi, orang yang berzikir dengan isim mufrad tersebut tidak bercakap dengan makhluk. Maka ayat tersebut tidak disyaratkan menjadi ayat yang sempurna. Walaupun tak sebut Allahu Akbar, sebut Allah sudah memadai, kata pengarang kitab kita ini. Dan memberi maksud, sudah memberi maksud. Bila Allah, pada Allah tu macam-macam sifat yang agung pada Allah, ataupun makna yang lengkap. Bila kita sebut Allah, macam-macam sifat yang sempurna bagi Allah. Boleh disebut Allahu Akbar, Allahu Azim, Allahu Karim. Tak kira lah nama-nama Allah itu, bila disebut Allah sudah lengkap dengan sifat-sifat Allah yang lain. Ini kerana dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha melihat diri dan segala isi hatinya. Jadi yang paling penting bila kita berzikir, hati kita ni yang betul-betul ingat pada Allah. Hati itu ingat kepada Allah Ta'ala. Maka bila kita sebut Allah, kita boleh gambarkan Allah Ta'ala, nak gambar Allah Ta'ala Maha Besar boleh. Masa kita sebut Allah, kita boleh letak dalam hati kita Allah Ta'ala Maha Agung pun boleh. Tapi nak beritahu, bila kita sebut nama Allah Ta'ala, maka dalam hati, isi hati kita telah menyimpulkan segala sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tegasnya jumhur ulama telah menaskan keharusan berzikir dengan nama isim mufrad. Boleh kita berzikir Allah, Allah, Allah. Maka di sini dibawakan sebahagian daripada kata-kata mereka. Ini kata-kata ulama dengan berzikir Allah. Tapi di sini banyak di madrasah kita, di ribat ini biasa kita berzikir dengan la ilaha illallah. Kita berzikir dengan la ilaha illallah. Dan bila saya pernah bersuluk dahulu dengan guru saya, dia menyuruh saya berzikir dengan Allah. Tetapi itu bukan sekali permulaan berzikir. Sudah kita masuk 3 kali zikir dah. Tapi masa permulaan masuk zikir itu memang disuruh zikir dengan la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah. Lepas pada tu, lama tu dia suruh zikir dengan illallah. Lama itu dia suruh zikir dengan Allah. Tapi itu mungkin adalah bacaan ataupun daripada dari segi susunan tabiah guru. Kenapa tidak disuruh dengan zikir Allah selalu? Bermula dengan la ilaha illallah.
Mungkin ada sebab-sebabnya yang tertentu. Mungkin guru ini dia memahami anak murid ini dia punya zikirnya mesti la ilaha illallah. Anak murid ini sudah lama berzikir mesti illallah. Anak murid ini mesti Allah. Dia ada susunan-susunan. Kadang-kadang yang sudah berzikir Allah pun tiba-tiba guru kata, kamu berzikir balik la ilaha illallah. Tapi apa yang kita nak bahaskan bahawa zikir perkataan Allah itu boleh. Hanya setakat yang kita jumpa, yang kita faham bahawa biasanya guru dimulakan dengan la ilaha illallah. Lama tu baru Allah. Maka disuruh kita berzikir dengan lafaz Allah itu tidak mengapa. Boleh kita berzikir. Yang paling penting berzikirlah kita. Berkata Ibnu Abidin di dalam hasyiahnya yang masyhur ketika menghuraikan basmalah. Basmalah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan perbincangan mengenai lafaz Allah dan dibahas mengenai lafaz Allah, diriwayatkan oleh Hisham daripada Muhammad daripada Abu Huzaifah bahawa ia yakni lafaz Allah merupakan Asmaul Azam, nama yang agung, Asmaul Azam. Jadi Asmaul Azam ini satu nama yang besar. Siapa yang berdoa dengan Asmaul Azam maka akan dimakbulkan doanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Katanya ada, kalau orang itu tahu atas hari-hari ini ada Asmaul Azam. Kalau hari ini Asmaul Azam Ar-Razzaq, lalu kita berdoa, ya Allah ya Tuhan ya Razzaq, kita menyebut dengan nama Asmaul Azam, insya-Allah dengan izin Allah doa kita akan dimakbulkan oleh Allah. Lalu ada ulama-ulama yang soleh dengan izin Allah, kadang dia tahu apa dia Asmaul Azam, lalu dia berdoa dengan Asmaul Azam, lalu dimakbulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Dan katanya biasanya dengan Asmaul Azam adalah kalimah Allah. Lalu ada orang doa Allahumma, ada orang Allahu ya Allah. Yang paling penting kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu pula yang dikatakan oleh Tahtawi dan ramai dari kalangan ulama dan kebanyakan arifin, orang yang mengenal Allah Ta'ala, berzikir dengannya, ini berzikir dengan Allah. Kadang-kadang Allah itu sudah tidak di lidah, tapi Allah itu sudah di dalam hati. Sudah dalam hati. Dia pegang tasbih Allah hidup hatinya. Hatta ketika dia bercakap dengan orang pun hati dia hidup. Kadang-kadang dia duduk diam saja, kadang-kadang dalam hatinya zikir sendiri Allah. Ini beruntunglah orang yang sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Bila hati dia sudah sebut Allah, hati dia bercahaya sebenarnya. Hati dia bercahaya. Bercahaya inilah dapat mengenal yang mana cahaya, mana satu gelap, mana satu baik, mana satu gelap, mana satu buruk, mana satu yang amalan yang baik, mana satu amalan yang buruk. Kadang-kadang kita tak dapat beza. Kita buat ibadat pun dalam keadaan kita buat maksiat, kita sangka buat ibadat. Seperti apa? Seperti kita rasa kita sudah baik. Maka kita menyangka kita ini sudah baik, itu tak baik. Kita sangka kita ni seorang orang yang soleh dah kita ini, padahal perkara kita menyangka diri kita soleh ini mari perasaan ujub dalam hati. Maka dengan berzikir ini dapat membezakan yang mana satu yang buruk, yang mana satu yang baik. Maka tidak dapat kita disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berzikir di kalangan orang-orang arifin biasanya zikir Allah. Zikir di dalam hati. Kemudian dia kata sehinggalah di sisi mereka tiada lagi zikir untuk orang yang mempunyai maqam, yang telah mempunyai maqam. Jadi bila orang berzikir, dia akan datang ahwal. Dia akan datang ahwal. Bila dia berzikir, kadang-kadang datang ahwal, mari akhlak dia. Akhlak ni bukan dibuat-buat. Kadang-kadang kita buat baik tak jadi juga. Satu hari orang tahu bukan baik sangat, dia tunjuk je baik. Tak, dia akhlak ni dia mari sendiri. Dia mari sendiri, dia panggil ahwal. Jadi daripada berzikir ni kadang-kadang mari ahwal dia ni suka infak fisabilillah. Suka infak fisabilillah ni datang daripada lubuk hati. Bukan mari kata nanti orang tahu aku ini demam, bukan begitu. Mari ahwal dia jadi sembahyang sunat rajin. Mayang sunat rajin tu mari daripada lubuk hati. Bukan kata aku ini kalau tak sembahyang nanti orang kata apa aku. Kena sembahyang juga. Itu bukan. Itu diri lagi dia panggil.
Ini datang daripada lubuk hati yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil datang benda ni daripada mana? Daripada zikir. Hasil orang macam ni. Ilmu tidak dapat memecahkan. Ilmu tidak memecahkan. Ilmu hanya dapat memandu saja, memberitahu jalan saja. Tapi perjalanan tadi untuk memecahkan hati kita yang penuh dengan nafsu-nafsu mazmumah ini melalui jalan amal, melalui jalan mujahadah. Jadi jalan amal, jalan mujahadah inilah di antaranya jalan berzikir. Ya, banyak katanya Ibnu Athaillah, jalan makrifat pada Allah sebanyak perjalanan nafas. Maknanya jalan makrifat, tetapi di antara jalan yang ditunjuk oleh ulama, yang biasa disebut oleh ulama, ialah melalui jalan zikir. Dia boleh memecahkan hati-hati kita yang penuh dengan mazmumah ataupun sifat-sifat yang keji. Maka dia kata di sini, yang tinggi melebihi zikir dengan ismu mufrad, kadang-kadang tak zikir pun dengan ismu mufrad. Ia pakai zikir nafas ataupun dengan hu. Walaupun dia sebut hu tu sebenarnya ada Allahu. Maknanya. Jadi nak beritahu yang dikhendaki adalah hati yang ingat kepada Allah. Itulah berzikir. Hati yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana terdapat dalam syarah At-Tahrir karangan Amir Al-Hajj. Amir Hajj Al-Allamah Al-Khadimi berkata, ketahuilah bahawa Asmaul Jalalah, Ismul Jalalah, Ismul Jalalah ataupun dipanggil Lafzul Jalalah, iaitulah kalimah Allah, ialah Asmaul Azam mengikut pendapat Abu Hanifah, Kisai, Ash-Shibli, Ash-Sya'bi, Ismail ibnu Ishaq, Abu Hafs serta seluruh jumhur ulama merupakan Allah adalah Asmaul Azam. Yang molek kita berdoa dengan sebut nama Allah, dan ia merupakan pegangan jumhur syekh-syekh sufi dan juga muhakkik arifin, orang-orang arifin yang muhakkik, yang mengkaji ataupun yang mendalami mengenai ilmu makrifat kepada Allah Ta'ala. Maka mengikut pandangan mereka, bagi ahli maqamat yang masih duduk dalam maqamat yang tertentu, tiada zikir yang mengatasi maqam zikir dengan semata-mata isim Allah. Mesej gitulah, dia ada maqamat. Kadang-kadang bila sampai kita berzikir, dia naik maqam. Penyucian hati. Nafsu begitu juga. Daripada nafsu dia panggil nafsu ammarah, dia pergi kepada nafsu lawamah. Maknanya lepas daripada nafsu lawamah, dia pergi nafsu mulhamah. Lepas pada nafsu mulhamah, dia pergi nafsu mutmainnah. Lepas tu pergi nafsu radiyah, mardiyah, kamilah. Dia akan pergi ikut darjat-darjat nafsu. Maka begitu juga dengan darjat-darjat zikir. Begitu juga dengan maqam-maqam yang tentu. Tapi ingat, kita berzikir ini bukan mencari maqam. Kita berzikir ini untuk mencari tauhid kepada Allah Ta'ala. Biar hati kita ini ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka firman Allah kepada nabinya alaihi salatu wassalam, qulillah summa zawhum, katakanlah Allah, kemudian biarkan mereka. Sebut Allah, berzikirlah, biarkan mereka. Biarkan orang-orang musyrikin Mekah menentang kamu menyebut nama Allah. Biarkan orang-orang yang menghina kamu. Biarkan orang yang memulau kamu, wahai Muhammad. Biarkan orang-orang musyrikin Mekah yang memboikot memulau kamu. Biarkan orang-orang musyrikin Mekah yang menghalang dakwah kamu. Teruskan, kul Allah. Suruh teruskan kata Allah. Bukan sekadar kata, tetapi mengajak manusia supaya menanam di dalam hatinya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hari ini, perjalanan kita adalah perjalanan kepada Allah. Perjalanan kita kepada Allah dengan arti kata mencari makrifat Allah. Maka yang kita mari belajar, yang kita beribadat kepada Allah Ta'ala, di antaranya kita nak mencari mengenal Allah. Supaya kita ini benar-benar merasa kita hamba pada Allah. Jangan kita rasa hamba pada nafsu kita. Jangan hamba kepada dunia lagi kita. Harta benda kita tambah yang tu. Kita nak kita ini tercabut ananiah dalam hati, tercabut diri kita dalam hati yang ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah kita merasa hina kita. Akad takbir pun, akad apa-apa pun tak nampak kita. Nampak ini pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kulillah, sebut Allah, maknanya mengajarlah manusia kepada Allah. Sebab itu disebut walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulah an ibudullah.
wajtanibut taghut. Tidak aku bangkitkan satu umat tadi kecuali aku datangkan sang rasul. Rasul itu mengajak manusia sembah Allah. Sembah Allah Ta'ala, bukan sekadar sebut Allah saja. Kalau berzikir tidak sembahyang, itu tidak ada manfaat juga. Tetapi disebut nama Allah, berzikir pada Allah, kemudian menyembah Allah, sembahyang, berjihad, berinfak fi sabilillah, kemudian berakhlak dengan akhlak yang mulia, hasil daripada kalimah Allah yang ada dalam hati. Tapi kalau tidak ada kalimah Allah dalam hati, makan harta orang ribu-ribu pun tak ada rasa apa-apa. Ambil harta orang pun tak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Buat khianat harta orang, tidak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Salah guna kuasa orang, tidak rasa takut tu, rasa bangga pula. Sebab apa? Sebab tidak ada Allah dalam hati. Tapi kalau ada Allah dalam hati, duk berzikir, sebut Allah, Allah, Allah dalam hati, maka melahirkan akhlak, melahirkan adab, melahirkan taat kepada Allah Ta'ala, melahirkan rindu pada Allah, melahirkan asyik kepada Allah Ta'ala, melahirkan ingat kepada Allah Ta'ala siang dan malam. Maka disuruh kita sebut Allah, dengan Allah kita sebut masuk dalam hati, maka serap dalam tubuh badan kita Allah Ta'ala, maka segala anggota kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak kita berjalan kecuali kerana Allah, tidak kita memegang, mengambil kecuali kerana Allah, tidak kita memandang kecuali kerana Allah Ta'ala, tidak kita mendengar kecuali kerana Allah, dan tidak bercakap kecuali kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana zikir sudah ada di dalam hati seseorang tadi. Maka Al-Allama Al-Muhaddis Al-Munawi menghuraikan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, aku bersama hamba-Ku selagi dia mengingati aku, dan kedua bibirnya bergerak kerana aku. Selagi mana hamba itu mengingati aku, selagi mana hamba itu menyebut nama aku, sehingga bergerak bibirnya menyebut kerana aku, menyebut nama Allah kerana aku, maka aku bersama dengan hamba-Ku. Yakni Allah Ta'ala bersama dengan hambanya apabila hambanya ingat kepada Allah. Ini bertepatan dengan ayat Allah, fazkuruni azkurkum. Ingat kepada aku ingat kamu. Ingat kepada Allah, Allah Ta'ala ingat kepada kamu. Maka kata beliau, katanya Al-Muhaddis Al-Munawi, Allah bersama sesiapa yang mengingatinya dengan hati. Dengan hati, maknanya hati yang sentiasa ingat kepada Allah, maka hati ini akan dipelihara oleh Allah Ta'ala. Hati yang tidak maksiat, hati yang jauh pada perkara keji dan juga perkara mungkar. Maka sesiapa yang ingat Allah di dalam hati, dengan hati, Allah Ta'ala juga bersama sesiapa yang mengingatinya dengan lidah. Tetapi kebersamaannya bersama zikir hati itu lebih sempurna. Zikir lidah pun bersama, Allah Ta'ala bersama dengan kita, maka zikir dengan hati lebih-lebih lagi. Ini sebab itulah kita menyarankan, menggalakkan sentiasa berzikir. Walaupun tidak dapat apa-apa lagi kesan, tapi berzikirlah. Tidak rugi kita sebut nama Allah. Maka sama ada kita sudah berzikir tapi maksiat tidak dapat ditinggalkan, teruskan juga berzikir. Moga-moga zikir itu daripada cahaya zikir yang malam diteruskan berzikir menjadi terang. Kadang-kadang kapok ataupun parah yang tumpul, tapi kalau diasah lama-lama akan menjadi tajam juga. Maka demikianlah hati yang keras, yang gelap, maka lama-lama akan menjadi cerah juga. Orang pun datang kepada Hasanul Basri, ya Hasanul Basri, hatiku sangat keras, lupa kepada Allah. Hasanul Basri kata, banyakkan kamu berzikir kepada Allah, nescaya nanti hati kamu akan ingat kepada Allah, dan banyaklah kamu membantu anak-anak yatim. Jadi nak beritahu, berzikir adalah satu jalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata di sini, zikir hati lebih sempurna. Dia mengkhususkan lidah ataupun lisan supaya hambanya faham bahawa hati termasuk dalam zikir lidah juga. Lidah ini bila dia menyebut nama Allah, hati kena hidup juga. Maka bila hati itu hidup, lidah pun hidup, maka zikir lidah ini pun akan bersambungan dengan hati tadi. Orang yang zikir lidah macam zikir hati. Jadi demikianlah. Bukannya senang kita ni orang yang kadang-kadang banyak lalai. Jadi hari ni baru nak berzikir, sekarang ni baru nak berzikir. Kadang-kadang zikir pekat awal ni tak beri kesan lagi pada kita. Zikir-zikir tidak jadi apa-apa, zikir-zikir tidak jadi apa-apa. Tapi teruskan berzikir. Teruskan berzikir. Kerana lama-lama, mula-mulanya di lidah, lama-lamanya di hati. Di hati, ingat kepada Allah Ta'ala. Maka daripada hati tadi,
Tetapi setelah mahabbah dan ingatannya bertapak pada hati, daripada bertapak pada hati, daripada hati masuk pada roh, roh yang naik kepada Allah, taraki kepada Allah. Jadi roh kita naik pada Allah. Maknanya jadilah ia bersama ilahi, duduk bersamanya, duduk bersama Allah. Kena faham Allah Ta'ala tidak bertempat. Hanya kita kena faham bahawa orang ini sudah dekat dengan Allah, sehingga kan jasad itu jasad bersama makhluk, jasad bersama makhluk, tapi roh bersama Allah. Para sahabat adalah orang yang jasad-jasad yang bergerak, tetapi roh itu sudah sampai kepada Allah. Ini para sahabat. Jasad-jasadnya yang hidup, tapi roh itu sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah kita ini, kalau kita berzikir daripada lidah yang berzikir sampai kepada hati yang berzikir, sampai kepada roh yang berzikir, roh kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati sudah ingat kepada Allah. Sehingga kan orang-orang ahli-ahli tasawuf mengatakan, aku ini berinteraksi dengan Allah, aku ini duk bercakap dengan Allah Ta'ala. Sehingga kan Malik bin Dinar yang sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, apabila datang ni orang-orang yang soleh, datang berjumpa dia bercakap sekejap je, dia bercakap sekejap je, terus dia lari. Lalu orang tu soleh kata, kenapa kamu cepat sangat nak balik, nak lari? Dia kata, kamu tidak suka ke bercakap dengan aku? Kata seorang tu, dia kata, cuba kamu fikir, kalau orang itu sudah berkasih dengan Allah, takkanlah dia nak tinggal, nak berpisah dengan Allah tu. Lama-lama kadang-kadang rasa rugi duduk dengan makhluk, lama-lama nak bersama dengan Allah. Ini Malik bin Dinar. Hati sudah ingat pada Allah, barulah orang tu faham. Kenapa? Kerana duduk dengan Allah itu sudah rasa nikmat. Mana sudah rasa nikmat. Begitulah kadang-kadang kalau kita rasa dah nikmat dalam satu benda, duduk kat lain rasa rugi rasa rugi saja. Macam kita sudah biasa duduk dengan kuliah maghrib, lalulah kita pun satu hari tu kata malah pergi kuliah maghrib, duduk mau saja. Kadang mari rasa rugi, kita sudah nikmat dengan kuliah maghrib, maka kita pun rasa nak pergi. Maka sahabat ini sudah berzikir dah, nikmat dengan berzikir, lalu duduk lama-lama rasa rugi. Masa tambah nak cakap dengan Allah lagi, nak berinteraksi dengan Allah, nak bersama dengan Allah lebih. Tapi kita kalau rasa kuliah maghrib pula rugi. Duk kuliah maghrib rugi pula rasa. Tengok berita malam ni sedap lagi. Itu maknanya jauh lagi. Jadi nak beritahu, hati ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antara jalan berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka pesan diri saya, banyakkanlah berzikir. Dan seterusnya kepada jemaah sekalian, mari kita berzikir, agar biarlah kita zikir mungkin peringkat awal itu lidah lagi. Moga-moga satu hari hati kita sudah berzikir. Bila hati sudah berzikir, roh kita akan naik duduk bersama dengan Allah. Bila duduk bersama dengan Allah, hati yang tenang, yang dikatakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu tidak asal. Bila hati sudah berzikir, roh kita akan naik duduk bersama dengan Allah. Bila duduk bersama dengan Allah, hati yang tenang, yang dikatakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu tidak rasa takut, tidak ada duka cita ke atas mereka itu apabila hati mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah kita akan sambung akan datang mengenai orang yang berjalan, dipanggil ahli tarik ataupun ahli tariqah, yang berjalan kepada Allah Ta'ala. Di antaranya dengan melazimi zikir untuk wusul kepada Allah. Wusul ni untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ghidna ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Jadi